sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah kita kumpul lagi. Cuma sebelum tu minta maaf, terlepas kereta api. Dia silap sebenarnya kiraan. Pasal belah Kuala Lumpur kita kadang lupa 25 hari bulan Christmas Jadi ada cuti, orang ambil 24, daripada hari Jumaat semalam lagi dah orang balik kampung. Jadi tadi jam. Jadi ala kulli hal dapat sampai juga lah saya ni kan, kita jumpa juga insya-Allah untuk menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan tatrihul i'tiqad an adrar ilhad, penyucian i'tiqad daripada kotoran ilhad. Baik, hari tu terakhir kita bincangkan Ibn Amir As-San'ani rahimahullah, dia menjawab syubhah-syubhah yang ditimbulkan oleh banyak orang berkenaan dengan tajuk bila berlaku penyembahan kepada kubur-kubur wali-wali dan sebagainya. Maka ada orang kata, dia kata benda ni benda tersebar luas, tak boleh kita nak hentikan. Semua orang dah buat, semua orang buat, semua masjid. Bahkan bila kita lihat di tanah Arab yang sendiri pun banyak masjid-masjid tu dibina di kubur, ataupun setiap masjid tu ada kubur dalam masjid. Itu kita kadang-kadang macam kat tempat Melayu, tanah Melayu kita ni, kadang orang tu wakafkan tanah, diwakafkan tanah untuk jadi masjid. Lepas tu dia syaratkan kubur dia mesti dalam kawasan masjid. Ini masalah kerana salah faham, tak sepatut dibuat. Sebab Nabi SAW dahulu bila mana baginda ambil tanah Bani Najjar untuk jadi Masjid Nabawi, baginda korek sama sekali kubur yang ada, dibuang. Tulang belulang manusia yang lama pun dibuang. Tak boleh dibina kubur di atas masjid. Masjid dibina di atas kubur, tak boleh, tak dibenarkan. Ala kulli hal, benda tersebut dah berlaku dan banyak salah faham lah berkenaan keharusan tadi. Asal dasar kita bukan sembah kubur tu, kubur kat belakang bukan kat depan sebagainya. Semua benda tersebut adalah benda yang jadi alasan. Dia kata kat sini, bahkan dia kata boleh dikatakan kebanyakan masjid ni orang Islam kebiasaannya tak kosong daripada kubur, tak kira dekat atau jauh. Ada pun tempat wali yang dituju oleh orang yang solat pada waktu solat, dan mereka buat pada apa yang dibuat atau sebahagian apa yang dibuat. Okay, tapi dia kata dan tak boleh luas untuk akal seorang yang berakal bahawa kemungkaran ini sampai pada apa yang disebutkan daripada keburukan. Tapi para ulama Islam diam. Para ulama Islam diam. Yang ulama Islam tadi mereka dari kedudukan yang kukuh, yang kuat dalam masyarakat, tapi dia diam. Macam kita di Malaysia dulu Tugu Negara Tugu Negara kan, bila Hari Pahlawan kan bawa bunga kalung dekat tugu yang sebenarnya tak ada kaitan pun. Kalau kita betul-betul sayangkan pahlawan ni, kita jaga keluarga dia, mana anak cucu dia, dan dia mati mengorbankan nyawa untuk negara. So patut dijaga adalah keluarga dia, bukan bunga tu pergi gantung dekat patung tu apa. Dan lepas berapa tahun, 5 tahun lepas kot, tak silap saya, stop. Sekarang Hari Pahlawan tak ada dah pergi sana tiup trompet, pasang gantung kalung dekat ni, letak bunga dekat Tugu Pahlawan tadi. Tapi lama. Berapa ramai ulama Islam datang dan pergi dan sebagainya, tapi banyak orang kadang-kadang nampak diam benda berkenaan. Mungkin diam tadi ini alasan dia kata takkanlah ulama Islam diam. Ibn Amir As-San'ani kata, jika anda inginkan berlaku saksama dan anda nak tinggalkan dan anda tinggalkan ikut kepada orang terdahulu semata-mata, dan anda tahu bahawa kebenaran apa yang tegak padanya dalil, bukan apa disepakati oleh alam ni manusia, generasi demi generasi. Kebenaran bukan bila orang tu generasi demi generasi buat. Generasi demi generasi buat, bukan itu maksud itu kebenaran. Bukan kita kata dah atuk kita buat takkan salah, ayat tu salah. So kita patut tahu bahawa yang benar dalam agama ni berdasar pada dalil, bukan berdasar kepada orang ramai ikut. Ramai manusia ikut bukan syarat. Bukan syarat. So ini masalah yang berlaku kerana ada orang kata dah orang ramai buat takkan salah kot, dia kata. Okey. Dekat sini dia kata dan kabilah demi kabilah, maka ketahuilah bahawa semuanya perkara-perkara yang kita bincangkan sekarang, kita sebarkan ni, dia kata sekitar perkara yang kita ingkari dan kita usaha untuk meruntuhkan akan menaranya, dan kita sibuk nak tolak jangan buat ni, dia muncul daripada orang awam yang Islam mereka ni ada taklid pada ibu bapa tanpa dalil, atuk nenek, ikutan pada atuk nenek tanpa dalil. Ini biasa berlaku. Orang yang biasa dia buat kepercayaan-kepercayaan ini pasal atuk nenek dia buat, turun temurun. Sebab kita tahu dalam masalah taklid, yang tercela ni ada 3 taklid yang tercela. Bila sebut taklid ni, dia bukan ittiba. Dalam Islam kita disuruh ittiba, ikut Nabi SAW
berdasar kepada dalil. Mana ada dalil kita ikut, daripada Nabi kita ikut, ada Quran kita ikut, ada hadis kita ikut. Itu bagi ittiba'. Adapun ikut tanpa bukti, tanpa sebab, tak tahu kenapa, itu dipanggil atau bahasa Melayu dia tiru. Tiru, taklid. Macam burung kakak tua, bila dia berkata Assalamualaikum, dia faham tak dia cakap Assalamualaikum tu apa? Dia tak faham kan, dia ikut Assalamualaikum. Kakak saya dulu ada seekor burung, tiung emas. Dia asyik dengar bila orang datang bagi salam. Kakak saya cikgu, jadi anak-anak jawab cikgu tak ada. Jadi bila burung tu, bila orang lain datang, dia ikut sama. Waalaikumsalam, cikgu tak ada. Tapi pagi-pagi, kalau pagi-pagi pukul 7 pagi, pasal kakak saya panggil anak dia nombor 2 untuk pergi sekolah. So pagi-pagi dia kenjerit, Angah panggil. Mana timing tu, timing panggil anak. Dia bukan faham pun dia cakap apa, mati pada burung tu. Faham tak? Dia ni panggil taklid, tiru. Mana kucing boleh tiru macam kita, panjat lah, buat benda sekian. Dia tiru, dia panggil. So dalam Islam, taklid ni tiru. Dimaksudkan taklid ni adalah tiru. Tanpa sebarang dalil dipanggil taklid yang tercela. Dan taklid tercela ni ada tiga aspek, 3 sudut. Pertama, taklid pada atuk nenek. Kenapa buat atuk nenek kita buat? Tak boleh. Sebab balik pada asal kita tahu atuk nenek kita pun manusia, dia bukannya Nabi. Kalau kata atuk nenek kita ikut ajaran Nabi, kita ikut. Kalau bukan ajaran Nabi, jangan ikut. Sebab tu kenapa bila para anbiya berdakwah kepada kaum masing-masing, antara yang timbul pada kata-kata kaum tu adalah apa dia kata, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, bila kata mereka ikutlah apa diturunkan oleh Allah, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka berkata bahkan kami akan ikuti apa kami dibiasakan kepadanya oleh atuk nenek kami. Macam surah Al-Baqarah ayat yang ke 100 ayat 100 ma alfaina alaihi abana. Okey, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 170. 170. Bila dikata wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, bila dikata kepada mereka ikutlah apa diturunkan oleh Allah, qalu, mereka berkata bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana, bahkan kami akan ikuti apa dibiasakan kepada kami oleh atuk nenek kami. Apa atuk nenek kami biasakan, itulah kami akan ikut. Awalau kana aba'uhum la yakuna syai'an wa la yahtadun, adakah mereka akan ikut juga sekalipun atuk nenek mereka tidak memahami apa-apa dan mereka tak dapat petunjuk, nak ikut juga ke? Soalan orang tanya balik. So maksud dia ikutan kepada atuk nenek. Kemudian taklid yang kedua yang tercela adalah ikutan kepada orang alim ataupun ahli ibadat. Orang alim, ahli ibadat. Tapi ada orang kata macam ustaz. Kalau tak ikut ustaz, nak ikut siapa? Kita kata ikut Nabi. Ustaz, guru yang mengajar kita, dia hanya pandu kita kepada Nabi. Dia bukan Nabi. Saya bukan Nabi. Maksudnya saya bawa tuan-tuan kepada Nabi, ya. Saya mungkin salah. Saya mungkin silap. Nabi takkan silap. Nabi takkan salah. Tapi problem sekali kita ni yang cakap ni kadang kita akan silap. Ada masa kita ada nafsu, marah. Kita nak orang ikut cakap kita je. Kadang ada ego. Tak nak mengalah. Salah dah, tapi tak nak mengaku salah. Biasa. Sebab tu kenapa kadang kita yang kadang salah faham. Orang kata ikut pada orang alim ulama. Alim ulama tadi kalau dia ajak orang kepada Nabi, ya. Jika tidak, ikutan kepada mereka adalah terlarang. Sebab Allah sebut dalam Quran surah At-Taubah ayat 31. Ayat 31 surah At-Taubah. Allah Taala cela orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah Taala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka, itu Yahudi Nasrani ni, mengambil pendeta-pendeta mereka. Bagi Yahudi pendeta, dan bagi Nasrani rahib-rahib. Ini pendeta dan rahib mereka arbabam min dunillah, bagi tuhan-tuhan selain daripada Allah Taala. Arbab plural bagi Rabb. Kata jamak bagi Rabbun, ambil sebagai tuhan-tuhan selain Allah Taala. Wal Masih ibn Maryam, dan Masih Maryam pun dia ambil sebagai Tuhan. Diorang ambil pendeta dan rahib serta Isa bin Maryam sebagai tuhan-tuhan selain Allah Taala. Dan memang bila turunnya ayat ini, Adi bin Hatim jumpa Nabi. Dia sebelum tu dia tak masuk Islam lagi. Dia jumpa Nabi SAW, dia kata, engkau kata kami, itu orang Nasrani, orang Yahudi, ambil pendeta dan rahib kami sebagai tuhan-tuhan. Tak pernah kami sujud pada kaki mereka pun. Dia cakap itu. Lalu Nabi kata, bukankah kalau pendeta dan rahib halalkan benda yang telah haramkan, kamu Yahudi Nasrani ikut?
Dia angguk. Nabi kata bukan kalau mereka haramkan benda Allah halalkan pula. Benda Allah halal diorang haramkan. Bukankah mereka ni ikut? Yahudi Nasrani ikut. Dia angguk. Nabi kata itulah ibadat mereka kepada penita dan rahib tadi. Penita dan rahib tadi kita kan mesti sujud, sebut nama dia manjang. Madai yang kita patuh benda Allah Taala haramkan, kita kata tapi ustaz tu kata halal. Allah kata haram. Haram jelah, tapi ustaz kata halal. Zaman kita kan ada orang suka letak bangang-bangang pada ustaz. Nak kita baca kalau Allah Rasulullah kata haram. Yalah, tapi betul lah ustaz ni haram. Saya nampaklah Allah Taala kata haram, tapi ustaz tu kata halal. Ustaz tu Tuhan ke? Dia tak ada halalkan yang haram atau haramkan yang halal yang terletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini taklid kedua, taklid yang tercela. Mana atuk nenek kepada alim ulama ataupun orang ahli ibadat. Dan dalam dua contoh Allah Taala berikan ayat 31 surah At-Taubah tu yang bila sebut ahbar, pendeta ni orang alim. Ruhban, rahib-rahib itu orang-orang ahli ibadat. Satu banyak ibadat, satu pengetahuan, tapi still masih lagi tidak menjadi ikutan yang sebenar. So ikutan sebenar kita adalah Nabi, bukannya orang tersebut. Ustaz baik mana sekalipun, dia bukannya Nabi. Dia boleh silap, boleh salah. So kalau kata-kata dia bertembung dengan hadis Nabi, tinggalkan kata-kata, ambil hadis Nabi. Bukannya kita ambil, tapi ustaz cakap macam ni, Nabi cakap lain. Nabi bukan boleh ditanding dengan ustaz. Faham tak? Itu taklid yang salah. Kemudian yang terakhir, taklid kepada pemimpin dan pembesar. Ini pun sama juga. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah Al-Ahzab. Allah Ta'ala ceritakan berkenaan dengan berkenaan dengan orang yang di hari akhirat nanti, bila mereka dihukum oleh Allah Ta'ala. Surah Ahzab, surah Ahzab. Ayat yang ke sadatana. Ayat Ahzab, surah Ahzab ayat yang ke 67. 66 67. 67 dan 8. 66 67 dan 8 surah Ahzab. Ini taklid ketiga, taklid kepada pembesar dan pemimpin yang Allah sebut dalam Quran, yauma taqallabu wujuhum finnar, hari di mana dibolak-balikkan muka seorang tu di atas api neraka. Yaquluna rabbana. Okey? Dia kata yaquluna ya waylatana. Dia kata dia kata ketika mana dibalikkan api neraka, qalu rabbana, qalu ya laitana ata'na Allah ata'na rasul. Dia kata ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula. Dia kata alangkah baiknya kalau kita dahulu taat Allah, taat Rasul. Rabbana, wahai Tuhan kami, inna ata'na sadatana, wahai Tuhan kami dahulu taati pembesar-pembesar kami, pemimpin, ketua-ketua kami, wa kubara, pembesar-pembesar kami. Fa'adalluna as-sabila, mereka sesatkan kami jalan. Rabbana, wahai Tuhan, atihim bi'afam min azab, datangkan mereka dua kali ganda azab. Wal anhum la'nan kabira, laknat mereka dengan laknat besar. Jadi akhirat lah tak guna dah. Dah masuk neraka, doa laknat kepada orang lain tak guna dah. Dekat dunia dulu awak ikut, walaupun tahu dah salah, tapi kita ingatkan akan selamat. Tak boleh. Dia kalau dia salah, mungkin kita salah, dia salah. Tak boleh dia menjadi ikutan atas dasar kerana dia pemimpin semata-mata. Sebab tu Nabi SAW pernah tegur para sahabat. Bila para sahabat pernah letakkan ketua tentera wajib ditaati. Sekali tu satu peperangan hadis Bukhari Muslim, seorang ketua tentera ni dia marah apa entah dengan dia punya pengikut dia. Dia panggil semua kumpul kayu api. Kumpul kayu api. Semua kumpullah kayu api, letak. Lepas tu dah kumpul kayu api, dia kata nyalakan. Lepas tu dia kata dah nyala api, dia kata kepada pengikut dia, bukankah Nabi SAW telah ambil janji kepada kalian taat pada aku? Dia kata, ya, bahkan ya, balak. Dia kata sekarang ni aku perintah korang semua terjun dalam api sekarang. Ketika tu orang tak nak terjun. Ni ketua tentera ni. Kan Nabi ambil janji dengan dia kan. Siapa-siapa ikut ini kena ikut. Tapi ketika dia suruh terjun dalam api tadi, orang ramai tak terjun. Balik Madinah, dia cerita kepada Nabi apa yang berlaku. Nabi kata, kalau mereka terjun dalam api tu, mereka takkan keluar sampai kiamat. Maksudnya sampai kiamat terus masuk neraka. Nabi kata taat hanya pada ma'ruf. Taat hanya pada perkara ma'ruf, bukan semua perkara. Perkara tak ma'ruf jangan kita buat. Ini kena faham Sebab tu kenapa dalam konteks tadi yang ketiga tu adalah panggil taklid kepada pemimpin atau pembesar. Di mana dia pun masih terikat tengok kalau ma'ruf ikut, tak ma'ruf jangan ikut. So jadi tiga taklid tadi kalau nak kata orang tu buat dia akan bahayakan, dan ini yang berlaku pada orang yang menyembah batu nisan dan sebagainya.
dia orang sebenarnya taklid kepada atuk nenek. Yang kadang-kadang mereka ni kalau kita lihat, dia kata ni ada bertimbul perkara-perkara macam ni daripada orang awam. Yang Islam mereka ni taklid kepada atuk nenek dengan tanpa dalil, dan ikut mereka mengikuti atuk nenek ni kepada atuk nenek dengan tanpa membezakan benda yang hina, benda yang dicontohi. Mana yang patut dicontohi misali, mana benda yang tak elok, dia pejam mata, tak kisah. Okay? Dan dia kata, dan timbul, dia kata akan besar seorang mereka ni di tengah-tengah masyarakat atuk nenek tadi. Lalu dia lahir-lahir, dia dapati kaum dia memang tengah sembah. Macam dulu ada seorang penceramah kami jumpa datang ke Malaysia. Dia daripada Australia, dia tinggal di Australia, asal daripada India. Dia ceritakan kampung dia dulu, tempat dia tinggal, kalau tuan tengok macam kan biasa dengan nasyid Allahu kan. Nasyid tu sebenarnya dinyanyikan oleh orang-orang India yang Muslim pada hari raya. Pada hari raya di kubur. Dia buat macam bala pantun. Sana satu kumpulan, sini satu kumpulan. Dia gitu kan. Jadi bila perbuatan tersebut dia orang buat, dia kata kampung dulu macam tu. Bila hari raya pergi kubur. Hari raya pergi kubur. Tapi dia macam di Malaysia kata ni pergi kubur nangis-nangis lah kan, teringat abah mak dan sebagainya. Ini pun taklid yang salah jugalah. Sebab hari raya ni hari makan, minum dan mengingati Allah Ta'ala, bukan hari untuk pergi menangis. Hari raya adalah hari makan, hari minum, hari mengingati Allah Ta'ala, bukan hari ziarah kubur. Ni kan orang datang ke rumah nak ziarah kubur, dia datang rumah nak beraya, kita halau, datang tengah hari sikit nak kubur. Salah ni. Ni kaedah yang salah, sebab kita tahu hari makan minum. Mana hari raya tadi, hari kita sediakan makanan bagi orang makan minum. Hari ingat Allah Ta'ala, bukan hari ingat atuk nenek. Jadi orang kita pun nangis lah atuk nenek di hari raya, terkena daku pada si dia kan, lepas tu nangis. Bukan tu cara dia. Tapi ala kuliah yang macam kes di India sampai sekarang masih lagi diorang upacara di kubur. Alhamdulillah. Okay. Di kubur memang diorang akan pergi kubur bernasyid, bergendang dan sebagainya. Ada orang pergi bawa buah lah, buat kuih lah, buat sekian, piknik kat kubur. Dia kata sampailah bapak dia, di situ bapak dia pergi belajar, merantau, pergi belajar ke tanah Arab. Bapak dia balik, bapak dia buang benda tu. Dia dapat hidup dalam suasana yang dah terbuang. Dia kata, kata amalan tadi memang kecil-kecil, tengok bapak bawa pergi kubur. Macam ada seorang orang yang saya kenal lah. Dia cerita waktu kecil dulu bapak dia bawa, dia orang Melaka. Bapak dia bawa waktu dia kecil-kecil dulu nak pergi exam periksa, pergi bawa pergi makam Habib Noh. Makam Habib Noh dekat Singapura. Kemudian doa sini. Minta apa nak. Bapak dia cakap pada dia. Dia pun doa lah. Minta kepada Allah Ta'ala di kubur wali. Ini contoh. Dia besar dalam keadaan tadi. Maksudnya dia kata dia besar, dan seseorang tu di tengah-tengah mereka, dan dapati ahli kampung dia, orang-orang negeri dia, dan mengajarkan dia ketika dia kecil lagi bahawa agar dia sebut nama wali sekian. I'tikad pada wali tadi. Kalau kau susah, sebut nama wali tu 3 kali. Sebut nama aku. Rupanya sebut nama aku 3 kali tu kan orang kita buat lawak kan. Sebab itu yang diajar dalam orang-orang yang sembah kepada wali-wali ni. Sebut wali. Ya Abdul Jalil, ya Jailani, ya Jailani, ya Jailani. Datang pertolongan. Bukan ya Allah. Bukan ya Allah. Ya Jailani, ya Badui. Kebanyakan golongan ni panggil guru-guru dia. Nak minta doa pun minta guru dia, tak minta pada Allah Ta'ala. Ini bahaya. Dia kata dekat sini, dia kata dan semua sekali beriktikad, dan bahkan dia melihat, dia membesar, anak ni tadi membesar, dia melihat diorang bernazar pada kubur-kubur tersebut, mengagungkannya, dan bahkan datang mereka musafir, bawa dia pergi jalan ke tempat-tempat kubur orang berkenaan, kubur orang ni, kubur musafir untuk kubur. Lalu bahkan orang tu ada keluarga dia ambil tanah kubur tadi, lumur kat dia pula. Ini masalah dia, lumurkan dia dengan tanah kubur tersebut, dan jadikan dia tawaf berkubur, tawaf kat kubur tu tanpa dia sedari, dia tawaf pusing, konon nak berjalan. Ini macam dekat belah Hadramaut, kalau tuan-tuan dengar cerita berkenaan ziarah kubur Nabi Hud. Saya ingat dulu Mufti Perlis ada ulas, saya bersama Mufti Perlis ada ulas tajuk ni, dia berkenaan dengan tajuk ziarah kubur Nabi Hud yang dibuat di kawasan di belah selatan Yaman, berdekatan dengan sempadan Oman. Memang dia buat, memang dia buat pada bulan Syaban. 10 Syaban tu macam 10 Zulhijjah. Datang ramai-ramai pergi menghadap ke kubur ni, pergi kubur ni sekian, sembelih unta, buat kenduri.
Orang ramai-ramai kan datang untuk makan je. Yang itu kan dia buat makan, datang lah. Kan, tak ada makanan, macam ada makan tak? Tak ada. Balik lah. Jadi makan tu dia tarik. So, jadi kumpulan datang, ramai orang kampung. Datang itu untuk pesta. Orang kan biasa suka pesta. Bawa fanfare satu kat sini. Mereka sepah semua datang, abah datang, mak datang, atuk datang. Jadi, diorang buat. Bahkan diorang pusing kat kubur tu. Dia kata kubur Mihut tu, diorang pusing jalan. Ada laluan dia. Dia kata laluan pusing sini. Sedangkan kita tahu bahawa, bila kita tertibkan, contoh macam masuk masjid ni, Al-Hakam tuan-tuan kena pusing kat belakang dulu. Jangan pergi depan, pintu depan ni, pergi belakang dulu. Pergi lepas tu, pergi bucu situ. Kemudian pergi bucu sana. Ini tawaf lah ni. Tawaf ni bukan maksud dia tuan-tuan kena maksudkan dia macam Kaabah saja, tak. Kena ada tempat berdiri di mana. Tawaf lah tu. Itulah tawaf. Macam Safa Marwah. Kan kita daripada Bukit Safa Marwah kan. Ulang alik bukan kita pusing. Tak semesti kita pusing. Tapi bahkan Safa Marwah dipanggil sebagai tawaf juga. Tawaf di antara sa'i tu kan, yang berlari-lari anak tu, itu juga dipanggil tawaf. Walaupun ulang alik kita daripada dua tempat. Naik Safa, turun pergi Marwah. Naik Marwah, turun pergi sekian. Kalau tuan-tuan buat dekat masjid ni macam tu, kita panggil tawaf. Buat dekat depan pintu tu signboard. Siapa masjid Al-Hakam ni kena pergi pusing dekat bocor kiri dulu. Masuk belakang, tu pergi ke sana. Lepas tu pergi depan ni, lepas tu pergi kat tandas, lepas tu baru boleh masuk masjid. Tawaf lah tu. Dia orang ada tawaf sendiri. Yang kadang-kadang kita lihat budak-budak kecil ni dibawa, dari kecil nampak macam tu. So apa yang akan ada dalam kepala dia? Lalu dia besar, seorang anak tu akan besar, dan apa? Telah tetap hati dia mengagungkan apa mereka agungkan. Apa kaum dia agungkan, hati dia pun akan agungkan. Macam orang kita lah, kalau duduk kampung yang tak ada pun, tak cerita hantu kan, tak ada cerita hantu raya, tak adalah dengar. Cuba try kita duduk satu kampung yang orang kampung kita percaya ada hantu raya. Semua kata, lepas tu kata pula pakcik tu yang pergi masjid kerap tu, itulah bela hantu raya. Budak tu keluar rumah dia kecil, tengok pakcik tu, tu hantu raya tu. Hantu raya datang surau. Yang lepak kedai tak ada hantu raya. Mendam ke main chess kan, tak ada hantu raya. Hantu raya tu yang datang masjid. Ini bahaya ni. Tapi kalau budak-budak kita ajar, sampai besar dia nampak. Nenek kebayan kan, nenek kebayan kan. Pada makcik tu tua, mata rabun dah tak nampak apa. Semua nenek kebayan kat dia. Sihir lah apa sebagainya. Jadi kita membesarkan anak dekat sebenarnya, anak tu membesar dalam suasana tu, dia akan pegang apa kaum dia agungkan, dia akan agungkan. Dan dia kata dan menjadi benda paling besar di sisi budak tersebut, orang berkenaan, apa yang kaum dia iktikadkan. Lalu dia membesarlah budak kecil tadi, dan dia tua di atas, dan tua di atasnya sampai dia dewasa. Dan dia takkan dengar daripada sesiapa pun yang ingkari. Bila dengar itu, tak ada siapa marah pun. Abah saya buat, atuk saya buat, onyang saya buat. Tak ada siapa cakap salah. Maka zaman kita sekarang ni adalah kadang setengah-setengah apa, macam pelakon-pelakon dan artis-artis. Bila mak dengan abah dia, kan tak pernah tegur dia, baju dia pakai seksi ke tak seksi kan. Dia kata, mak bapak saya tak marah pun. Sejak bila mak bapak dia mufti? Saya tak faham kan. Bila mak bapak dia kata, mak saya pakai macam ni, mak bapak saya tak marah pun. Nampak dada ke, nampak paha ke, mak bapak saya tak tegur pun. Dia ingat mak bapak dia tu skill untuk apa? Benar atau salah. Tapi itu yang berlaku. Bila kita, mak bapak tak tegur dari kecil, kita anggap benda tu tak apa. Kalau salah, abang dengan mak tegur, tapi abang dengan mak diam, tak apa kot. Tak apalah. Itu jadi kes. Dia membesar dalam keadaan tadi, pakai baju tak senonoh. Dia kata mak bapak tak boleh tegur. Dia kata bahkan kadang-kadang yang anak ni tadi melihat yang besar dalam keadaan tadi, yang akhirnya menjadi membuat upacara-upacara kubur-kubur ni, dia melihat orang yang dikenali dengan ilmu, terkenal orang ni ada ilmu, ataupun mendakwa ada kelebihan, ataupun dia ni orang yang ada kuasa pemerintahan, dia pemerintah negara. Macam hari tu kan bila presiden Singapura yang baru naik kan, lepaslah Muhyiddin Meng tak boleh masuk, ni tak boleh masuk, kan semua kena gam kan. Benda tempat pertama dia ziarah sebelum dia pergi parlimen, pada hari pertama dia bertugas adalah makam Habib Noh. Mula-mula sekali makam Habib Noh dia pergi dulu. So tak peliklah bila ustaz-ustaz atau ulama-ulama yang terkenal dengan sunnah tersekat. Saya tak pelik sebab dia daripada atas lagi. Atas sekali siapa? Dia punya idea macam tu, memang habis lah. Dia mula-mula pagi pertama dia bertugas tu, kubur dia pergi ziarah dulu. Bukan dalam berita datang. Pergi kubur dulu, kemudian baru pergi parlimen.
So apa anda harapkan untuk orang yang macam ni untuk jaga agama? Mana mungkin. Itu dia besar dekat tadi. Dia dan bila anak cucu tengok pula, tengok menteri-menteri pergi tak apa pun. Atau fatwa, seorang yang berikan fatwa untuk dia datang kubur atau mengajar. Ataupun dia ada contoh kewalian ke, makrifat ke, orang kata dia wali, lepas tu dia buat kubur. Cuma tu nisan. Orang ramai yang tengok tadi, kan? Ataupun penguasaan, ataupun kerajaan mengagungkan apa yang mereka agungkan, memuliakan apa yang mereka muliakan, memegang, dia jadi tahan, dia tukang jaga nazar-nazar, makan apa yang dipilih sembelih pada kubur-kubur tersebut. Lalu orang ramai akan menyangka bahawa ini adalah agama Islam, atau dia adalah agama, kepala agama Islam, ataupun puncak agama Islam yang berlaku kat Indonesia, kan? Tuan-tuan ingat cerita Palu, kisah Palu diorang hanyutkan kepala kerbau untuk dapat keselamatan Ratu Laut Selatan di Roro Kidul. Diorang macam sikit penyembahan kepada perkara ni. Sembelih kerbau, bagi kepala ke laut, badan diorang makan. Ya, ini bukan seorang buat. Zaman dulu presiden Indonesia pun terlibat sama. Untuk penyembahan semah ataupun lepaskan kepala kerbau ke laut ni, memang diorang buat. Percaya sebab kes dia bila kita lihat balik zaman dulu, ada seorang kononnya, ini bahkan ada orang Malaysia kita yang bangga. Dia kata kadang-kadang kita umat Islam ni di Malaysia suka sangat cakap barang siapa menyerupai satu kaum, dia termasuk golongan tersebut. Kan Nabi sebut, Nabi kata man tasyabbah biqaumin fa huwa minhum, siapa menyerupai satu kaum maka di golongan mereka, terutama pada masalah akidah, ibadah dan akhlak. Kalau akidah, ibadah kita macam tu, kita serupalah dengan Hindu-Hindu lah. Jadi tak puas hati. Ada kemudian tak puas hati, dia kata, tapi tengok dulu di Indonesia, Gunung Merapi, dia kata. Gunung Merapi tu meletup. Jadi datang seorang ulama bertaraf wali. Siapa bagi tak tahulah, ada pertubuhan wali-wali, wallahu alam kan. Dia kata ulama bertaraf wali ni datang kampung tersebut pasal Gunung Merapi asyik meletup. Dia nak sarankan pada orang kampung tadi sembelih kerbau, pasal orang kampung dulu campak anak dara dia campak dalam Gunung Merapi. Untuk redakan Gunung Merapi nak meletup, campak anak dara, dia berhenti. Jadi wali ni, ialah anak dara dia tangkap sebab apa? Anak teruna gaduh dulu. Tangkap anak teruna tu gaduh lah. Anak dara tangkap, nangis je lah. Tak boleh buat apa, campak dalam gunung tu. Cuba tangkap pakcik tua ke? Gaduh lah kan. Jadi dia orang buat amalan tersebut. So kononnya seorang ulama bertaraf wali datang kampung tadi nak buang adat budaya campak anak dara, dia ganti dengan kerbau. Diganti kerbau. Dia ajar pada kampung tersebut, sembelih kerbau, kepala campak dalam Gunung Merapi, badan makan kita kenduri. Sembelih tadi untuk apa? Untuk Gunung Merapi. Macam nombor yang kata sembelih dekat Palu tu kan, yang kata ada video gambar dia hanyutkan kepala tu kan. Kepala tu untuk hantu, badan dia makan. So bila kita perhatikan, bila benda ni dah jadi amalan orang-orang yang kadang-kadang dikatakan wali dan sebagainya, anak-anak kita macam mana nak buang? Dia kata wali dulu buat, ulama bertaraf wali buat. Saya pernah jawab, saya kata kalau ulama tu bertaraf wali, takkan dia jahil agama? Mana mungkin orang yang jahil agama jadi wali? Sebab dalam masyarakat kita ni ada orang kata kotor busuk tu wali. Nabi SAW tak busuk. Bahkan Nabi kata malaikat lari daripada bau yang busuk. Orang makan bawang jangan masuk masjid. Nabi tak bagi sebab malaikat terganggu. Datang kita yang kotor, yang gila, yang sawan tu, itu wali. Ini masalah ni. Cari wali macam tu. Wali gila tu, lagi gila lagi wali. Kalau tak gila tak wali lagi. Dia kena gila baru wali. Para sahabat Nabi SAW tak ada seorang pun gila. Beramal dengan Islam, berzikir menyati Allah Ta'ala, solat sentiasa. Allah Ta'ala kata, disebut dalam Quran Karim surah Al-Fathu, tarahum ruka'an sujada. Engkau lihat mereka banyak rukuk, banyak sujud. Para sahabat Nabi SAW tak ada seorang pun gila. Kita ni nak jadi wali kena gila dulu. Baguslah tu jadi kes tu. Makin gila tu makin wali, makin busuk makin wali. So jadi kadang-kadang jadi kes jadi. Yang kita ajar, kita kata kalau orang tu waliullah, takkan dia tak tahu kisah Umar. Umar hentikan budaya di Mesir. Mesir dulu, Sungai Nil tu, Sungai Nil dia ada kalau dia surut teruk sangat, tanaman-tanaman tak boleh tumbuh. So orang kelang kabut bila Sungai Nil surut. Zaman dulu orang campak anak dara sama juga. Campak anak dara. Campak anak dara nanti sungai naik balik. Ini istidraj Allah Ta'ala jadikan. Benda buat salah tapi nampak betul.
supaya orang makin kufur. Walaupun nak tahu dah salah, apa kaitan sungai dengan anak dara orang? Kena campak anak dara pun naik. Jadi zaman Islam masuk, berlaku sekali Sungai Nil surut. Dan Amr bin As ketika itu dia adalah pemerintah di Mesir. Ganti kira wakil Umar, Gubernur Umar di Mesir adalah Amr bin As. Lalu bila dia sungai surut, orang ramai desak dia supaya campak anak dara untuk supaya Sungai Nil naik balik. Maka dia pun kelang kabut, dia kirim surat pada Umar, minta pendapat. Umar kirim surat balik, tapi bukan pada dia, pada Sungai Nil. Tapi Umar panggil orang ramai, Umar kata pada Amr bin As, kumpulkan orang ramai dekat tepi sungai. Buka surat tu baca. Umar tulis macam tu. Daripada Amirul Mukminin, daripada ketua orang beriman, Umar bin Khattab kepada Sungai Nil. Amma ba'du, adapun jika sekiranya engkau mengalir dengan kuasa kau sendiri, kami tak perlu pada engkau. Jika engkau mengalir dengan kuasa Allah Ta'ala, kami minta Allah Ta'ala yang berkuasa untuk mengalirkan kau. Campak surat dalam sungai, air terus naik. Semenjak hari berkenaan, tidak ada lagi budaya campak anak dara dalam sungai. So kalau anda kata ulama yang datang ke Indonesia tadi, yang Gunung Merapi punya kes dia, bertaraf wali, takkan dia tak pernah tahu kisah ni? Dia wali macam mana? Jahil agama tapi jadi wali, pelik. Sebab tu Imam Syafi'i rahimahullah dia kata apa? Laulal fuqaha, kaulah bukan orang-orang faqih agama, faham agama, wali-wali Allah, awliya Allah fil ard, wali-wali Allah di muka bumi, falaysa lillahi wali, Allah tak ada wali. Kalau bukanlah orang faham agama, wali-wali Allah, Allah tak ada wali. Betulkan datang agama daripada orang jahil. Sebab kita tahu bekerja para awliya tadi atau ulama tadi menggantikan para rasul. So kalau dia orang gila, siapa nak ajar agama? Agama rasul tadi habis, musnah. Sebab tu kenapa mustahil berlaku sedemikian. Okey. Dia kata dan tidak tersembunyi kepada siapa yang berkelayakan untuk memikirkan. Ada orang yang ada akal, dia kata. Mengetahui dengan sedikitlah, ada kedipan sikit daripada ilmu kitab atau sunnah dan asar, bahawa diamnya seorang alim tadi ataupun seorang alim yang jatuh dalam kemungkaran bukan dalil untuk keharusan benda mungkar tersebut. Orang alim diam, mana ada benda mungkar berlaku, seorang alim diam. Ataupun seorang alim tu terlibat dengan benda mungkar tadi. Dia alim tapi terlibat dengan mungkar. Dia berilmu tapi dia buat juga. Macam-macam dalam kes orang-orang Yahudi. Bila Allah Ta'ala gelar mereka al-maghdubi alaihim, sebab mereka tahu kebenaran tapi lawan kebenaran. Sebab tu mereka digelar al-maghdubi alaihim. Mereka bukan tak tahu, dia kenal Nabi, kenal, tapi lawan. Dia bukan tak tahu, dia tahu. Dia lawan dalam keadaan ilmu, bukan lawan dalam keadaan jahil. Dia tahu Nabi Muhammad tu utusan Allah Ta'ala tapi dia lawan. So dekat tu orang alim berpengetahuan, kalau dia diam ataupun dia terlibat sekali, itu bukan dalil keharusan benda mungkar tersebut. Bukan benda mungkar tadi asal mungkar, tapi jadi halal sebab apa? Ustaz ni terlibat, ustaz tu terlibat, ustaz tu jadi, ustaz tu sekian. Mana boleh macam tu? Mana ada akal kita? Mana benda tadi haram jadi halal sebab ustaz ada. Sebab apa halal ni? Ustaz ada. Tu ustaz tu. Mana ada macam tu? Benda mungkar tu mungkar. Pusing mana pun dia tetap mungkar. Okay, baik. Jadi kita berhenti sini. Cukup Kalau melamakan tegang, bila betul saya faham tuan-tuan ni adalah orang yang rajin belajar. Sebab nanti dia akan bagi contoh macam mana, dua contoh dia bagikan macam mana benda tu mungkar, agama tak benarkan tapi orang buat. Ada dua benda dia bagi contoh dalam ni. Satu cukai, kedua tempat makam. Tahu makam di sini dulu tuan-tuan, siapa yang mungkin tua-tua sungguh tahu, dekat Kaabah dulu, Kaabah yang di Mekah tu, dia dulu ada 4 tempat tau. 4-5 tempat keliling Kaabah tu diletakkan. Ni orang mazhab Syafi'i. Yang ini mazhab Hanafi. Yang ini mazhab sekian. So siapa-siapa solat, imam asing-asing tau. Kecuali maghrib. Maghrib satu waktu. Kalau anda kata Syafi'i solat, Hanafi tak solat. Syafi'i habis baru Hanafi solat. Hanafi habis baru Maliki solat. Ini berlaku dekat Mekah sampai tahun 1958. Kita merdeka 57. 58 bila naik Malik Abdul Aziz, Raja Saud yang kedua, dia yang buang benda ni. Dia paksa orang jadi satu imam saja. Ini kita bincang insya-Allah. Nanti kita bincang insya-Allah. Itu antara contoh mungkar tapi orang diam bukan maksud dia halal. Baik, wallahu a'lam.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.